أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Maka Allah nak tengok sejauh mana amalan yang kita nak kumpul dan amalan itu nak bawa balik persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam syurga Firdaus sebagaimana Allah himpun kita di atas dunia ini di dalam taman-taman syurga, iaitu duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sedar tak sedar kita dah dengar doa daripada imam tadi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dekat dah kita nak sampai Ramadan, kan? Jangan duk jadi masalah duk tengkar hari ini. Kena baca Rajabin, kena baca Rajaban, kan? Buang masa duk tengkar itu. Rajabin boleh baca, Rajaban boleh, Rejab pun boleh. Baca aja. Hari ni tak boleh silap sikit, dia nak menghukum. Penat kita. Maka kita kena ingat dalam peristiwa bulan Rejab ni, peristiwa yang sangat besar. Hari Sabtu ni, hari Ahad ni, ramailah masjid-masjid dan surau cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Bulan ni lah tuan-tuan, bulan ni. Peristiwa yang sangat besar. Dan sejauh mana kita boleh ambil pengajaran daripada cerita Isra' dan Mi'raj ini, kan? Tiap-tiap tahun kita duk dengar dah benda ni. Tapi kalau dengar tiap-tiap tahun pun sembahyang subuh pukul 8 tak jadi juga. Nah, subuh gajah. Tiap-tiap tahun dengar dah cerita Isra' dan Mi'raj, terima cerita tentang Nabi nak terima sembahyang. Tapi sembahyang bukan kata subuh gajah. Subuh dia nasar terus pukul 11, pukul 12 baru bangun tidur. Ni apa benda apa ni? Tak ada pengajaran bang sikit pun. Dengarlah banyak tahun pun itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tak mau jadi orang yang macam tu. Dengar untuk jadi manfaat kepada kita, dengar. Tak
kat mana yang kita boleh kita amal benda tu. Nah, baik. Cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga hari ini menjadi satu akidah yang menyeleweng. Macam mana saya boleh kata macam tu? Nabi naik jumpa Tuhan di atas langit ketika Isra' dan Mi'raj. Itulah dalil puak-puak ni mengatakan Tuhan di atas langit, ramai yang ikut. Tidak dengar? Nabi ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi pergi mana? Nabi pergi jumpa Tuhan untuk nak terima perintah sembahyang. Terima kat mana? Ke atas langit. Ha tu. Itulah Tuhan di atas langit. Kita pun percaya. Dia pula kata kalau Tuhan tak di atas langit, puak ni kata, buat apa Nabi naik atas langit? Kita pun percaya. Dia pula puak-puak ni kata juga, Al-Quran pun ada sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Percaya kita. Tuhan di atas langit puak-puak ni lah, kan? Dia tak sebut nama lah, puak-puak tu lah, puak-puak tu. Baik, tuan-tuan, apa penjelasan dia? Nabi naik atas langit bermakna Tuhan di atas langit lah. Apa penjelasan dia? Apa i'tiqad kita kalau macam tu? Kenapa dia, tuan-tuan? Bukan kata hari ni, bukan kita zaman kita sahaja yang jadi menyeleweng apabila dengar cerita Isra' dan Mi'raj ni tentang akidah. Bahkan zaman Nabi SAW pun ramai yang dah beriman. Tapi apabila Nabi cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni, ramai yang kufur. Betul ke Haji kan? Itu zaman Rasulullah. Rasulullah ada depan mata. Aku pergi Baitul Maqdis, aku pergi langit yang ketujuh, aku pergi Sidratul Muntaha, Mustawa, Hadratul Kursi. Sebelum subuh sampai dah. Ramai yang kufur. Betul tak? Apatah lagi kita ni hari ni anak-anak muda, bagaimana jawapan dia yang sebenar? Begitu. Cerita sikit, saya sentuh sikit lah. Selalu kita duk dengar dah, tapi sejauh mana pengajaran yang kita boleh ambil, kita kongsi sebelum nak masuk Isyak. Macam-macam cara ustaz penyampaian Isra' dan Mi'raj ni. Ada setengah ustaz dia sampai 50 waktu, diskaun sampai 5 waktu, turun balik sampai ke Mekah. Ada ustaz cerita sampai macam tu. Kita nak tahu yang Nabi jumpa Tuhan tu nampak lagu mana? Cerita main kat kami duk terbuku dalam hati ni. Duk mengaji dalam sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan ni tak serupa dengan makhluk, dengan benda yang baru, tak serupa daripada segi mana? Oh, kita kata Tuhan tak duduk atas, tak duduk bawah. Ha tu Nabi siap berdialog lagi, minta diskaun daripada 50 waktu, diskaun 5 waktu sampai 5 waktu ada. Daripada 50. Macam mana? Bagaimana jawapan dia? Bagaimana akidah kita? Sebab tu cerita Isra' ni cerita akidah. Kena bagi jelas benda tu. Satu hari Nabi SAW berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini selepas kewafatan isteri yang pertama, kan? Dilantik menjadi Rasul umur 40. Kan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantik menjadi Rasul, kan? Umur berapa kan? Orang kata umur berapa? 40. Dipanggil untuk Isra' dan Mi'raj, Allah panggil dia umur berapa? 53 baru nak panggil perintah sembahyang. Sebelum tu buat apa? Ni satu persoalan juga yang kita nak tahu. Sembahyang tak ada lagi. Umur 53 baru panggil sembahyang. Umur 40 dah lantik menjadi Rasul. Dia dah buat apa tu? 11 tahun tu dia buat apa tu? Baik, nanti kita cerita. Dia dah buat apa? Ulama kata tafakur. Apa tafakur tu? Setengah ulama kata mengenangkan ciptaan-ciptaan Allah. Setengah ulama bagi pandangan Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lepas sembahyang Isyak, Nabi lahir di Mekah, besar di Mekah, tak pergi mana-mana, duduk kongkong di Mekah itulah dia. Selepas kematian isterinya
Khadijah selepas kewafatan bapa saudaranya Abu Talib, sedih dia, tak ada siapa-siapa. Lepas sembahyang Isyak tidur di depan Kaabah, tidur atas pasir. Dulu mana ada macam hari ni, macam tile, mozet apa semua. Tidur di mana? Kalau siapa-siapa yang pergi umrah, pergi Mekah, dia tahulah macam melengkung benda tu, ada pancumas. Kaabah tu ada pancumas. Yang melengkung tu kita panggil apa? Hijir Ismail. Nabi tidur di situ. Tidur dengan 3 orang. Yang pertama Saidina Hamzah bin Abi Talib, tidur sebelah kanan. Yang sebelah kiri Saidina Ja'far bin Abi Talib. Siapa geng ni? 2 orang ni. Saidina Hamzah bin Abi Talib dengan ayah Nabi 2 beradik. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang Saidina Ja'far bin Abdul Muttalib 2 beradik. Jadi dia dengan Nabi macam mana? Orang Kedah panggil pak menekan, pak saudara. Tidur di sebelah kanan, tidur atas pasir, tidur di depan Kaabah itu. Yang sebelah kiri Ja'far bin Abi Talib. Siapa ni Ja'far ni? Dia dengan Saidina Ali bin Abi Talib 2 beradik. Saidina Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepupu. Tidur sebelah kiri, sebelah kanan, dia tidur tengah-tengah. Apa pengajaran daripada cerita ni? Pasal apa pergi tidur di situ? Nabi nak beritahu kepada kita, kita tak boleh duduk seorang-seorang, kita kena bermasyarakat. Tak boleh duduk seorang-seorang. Ada program apa, ada orang nak buat apa program, join sekali. Kena bermasyarakat. Tak boleh sampai jiran mati pun kita tak tahu, tak jadi duduk macam tu. Ni Islam ajar kita. Lepas dah tidur, Jibril, Israfil, Mikail, setengah ulama kata 3 malaikat datang ambil Nabi, duduk tidur tengah-tengah, bawa pergi ke telaga Zam-Zam. Kan? Saya tak nak cerita benda ni sebab selalu duduk dengar dah. Kan? Cuma tempat-tempat yang pengajaran saya selit-selit sikit. Dibawa pergi ke telaga Zam-Zam, wahai Muhammad, Jibril kata, baring, aku nak bedah kamu, nak operate kamu. Pasal apa nak bedah tu? Saja-saja kah? Takkan saja-saja. Benda yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita duk tahu dah. Setiap apa yang berlaku, perbuatan, perkataan, semua menjadi pengajaran, menjadi petunjuk kepada umat di kemudian hari. Pasal apa pergi nak bedah dada tu? Macam-macam ustaz ceramah, macam-macam cara lah, kan? Saja-saja tak bedah. Wahai Muhammad, Jibril kata, baring, aku nak bedah kamu. Dalam satu riwayat kata, malaikat Jibril kata kepada malaikat Mikail, wahai Mikail, pergi terbang naik atas langit, ambil pisau. Itulah secara mudahnya. Kalau dalam kitab dia banyak lagi hurai. Terbang malaikat Mikail ni pun ambil pisau, letak pisau tu di dalam dulang. Macam kita nak buat hantaran tu, buh pisau atas tu, belah dada Nabi SAW daripada pusat sampai ke qalbu. Wahai Muhammad, sakit ke? Aku turuh pisau ni di perut kamu tanpa bius. Itu saya tambahlah bius tu, kan? Tanpa bius, tak sakit wahai Jibril. Pasal apa tak sakit? Macam kita turuh perut ikan tu, selepas pada pisau sembuh serta-merta, sembuh serta-merta. Masya Allah, tak sakit. Buat keluar jantung, buat keluar hati. Wahai malaikat Israfil, pergi ambil air Zam-Zam, aku nak cuci hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalbu ni, cuci dengan air Zam-Zam 3 kali, cuci sampai bersih. Sekali lagi di dalam riwayat sebut apa? Suruh Jibril, kata Jibril ni dia ketua bedah hari tu, dia suruh ya geng-geng ni terbang pergi ambil satu bekas di dalam syurga, bekas daripada emas. Di dalam tu ada hikmah, ada ikhlas, ada yakin, ada sabar, ada Islam, ada iman, macam-macam dituang masuk ke dalam hati Nabi, ke dalam qalbu Nabi. Nabi orang yang cukup sabar. Nabi tidak ada sifat-sifat mazmumah. Sebelum bedah, adakah Nabi ada sifat mazmumah? Tak ada. Apa tujuan bedah itu? Apa tujuan bedah tu, tuan-tuan? Kita kena ingat, di sinilah tempat pentingnya satu-satu manusia.
Manusia yang nak boleh makan rasuah, datangnya daripada sini, datangnya daripada kalbu. Manusia yang nak boleh pergi tangan ini pergi bunuh orang, datangnya kejahatan itu daripada kalbu. Manusia yang nak dengki, khianat, hasad, dengki, takbur, bangga diri, bukan datang daripada kaki, bukan datang daripada tangan. Kejahatan ini datang daripada kalbu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita kena bedah dada kita juga. Habis nak panggil Jibril mai rumah kita bedah. Lagu mana tu? Ini penyakit hati yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbur, riya, sum'ah, ujub, hasad, dengki, macam-macam dia panggil sifat mazmumah, bersarang di hati manusia. Maka macam mana kita nak cuci ni? Nabi dicuci dengan Jibril. Jibril yang cuci hati dah. Kita Jibril tak main rumah kita. Nak main macam mana? Semayang pun tak. Ini dia panggil penyakit hati. Tapi di dalam Al-Quran Allah sebut tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Penyakit hati ada ubat tak? Ada. Allah tak tipu kita. Apa ubatnya? Jangan cari nama brand ubat saja, kena makan ubat tu. Ada orang belajar tentang ubat ni haji, ubat ni ubat sakit jantung. Oh, nama dia sekian-sekian, tak makan, tak sembuh lah. Dia kena makan. Itulah nama dia tasawuf. Ada orang belajar tasawuf tapi dia tidak mengamalkan tasawuf itu. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ubat bersih hati bagi kita? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran, saya tak mau bawa banyak begitu malam ni, tak cukup masa. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ataupun kita panggil Ar-Ra'du, kan? Ataupun satu lagi surah Al-A'raf pun ada. Baik, Allah kata apa dia? Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Qalbu kita. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dua kali selang satu ayat yang Allah sebut, repeat dua kali tentang qalbu. Allah kata, siapa-siapa yang aku bagi petunjuk itu, hati ialah orang yang beriman itu, hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah. Apabila mereka berzikir, hati mereka menjadi bersih. Sekali sebut la ilaha illallah, satu titik hitam jatuh di kalbu mereka. Dua kali sebut, dua titik hitam jatuh di kalbu mereka. Titik jahat, titik dengki, titik hasad, titik semua, titik takbur, macam-macam titik ini jatuh satu-satu. Allah kata apa dia? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Apabila mereka sebut nama aku la ilaha illallah, hati mereka menjadi tenteram, bersih, bersinar. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengaji tasawuf tapi dia tak berzikir sikit. Allah kata apa dia? Zikirlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikran katsira. Kita dah berzikir subuh sajalah dah. Kan? Kena banyak berzikir, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Berzikir tak payah ada ayat sembahyang. Berzikir tak payah tunggu masuk waktu. Berzikir tak payah tunggu menghadap kiblat. Mana-mana saja berzikir. Inilah sebelumnya diperintah Isra dan Mi'raj. Itulah Nabi SAW sebut di lidahnya. Pernah tak tuan-tuan dengar Nabi kata at-taqwa hahuna? Betul tak? Seseorang yang takut kepada Allah itu at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi sebut, Nabi tunjuk ke dada dia, tunjuk ke hati dia. Tempat inilah manusia tu nak jadi taqwa, ikhlas, jujur. Di sinilah. Penat kalau kita semayang tak ada ikhlas. Manusia ni, di situlah tempat mustahaknya manusia.
Begitu kan, seperti yang kita doa ya muqallibal qulub, lepas sebelum bagi salam doa macam tu. Itu doa sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa terbang sampai ke satu tempat, naik burak. Ni cerita ni selalu dengar dah kan. Sampai 5 stesen Nabi berhenti. Pertama berhenti di satu tempat, naik burak, barqun, burak. Kan pernah dengar dah, selalu duk dengar ni barqun. Burak kalau bahasa Arab burak, ba ra alif qaf, burak. Kalau bahasa Shah Alam ni kilat. Bahasa Shah Alam dia panggil kilat. Kenapa binatang ni nama dia kilat? Kerana dia laju sepantas kilat. Naik benda ni, bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis. Sampai di satu tempat, tuan-tuan, sekali dia buat macam tu, kepak dia ada sayap, sejauh mata memandang hilang. Tapi Nabi naik burak ni tanpa memakai tali pinggang keleda. Tak jatuh. Tak jatuh. Benar ni tuan-tuan, kena mengaji ilmu hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Nak fikir tak boleh. Kena fikir, kena mengaji hukum akal, hukum adat, hukum syarak sebelum kita nak masuk wujud, qidam, baqa. Kan selalu kita kena mengaji ilmu ni dulu. Betul tak? Nak fikir tak boleh. Naik terbang sekejap 2 minit, dalam 2 minit 3 minit, malaikat Jibril sebelah kanan terbang, malaikat Mikail sebelah kiri terbang, malaikat Israfil di belakang. Satu riwayat kata Israfil di belakang, escort Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kalau kita hari ni di atas dunia, kita tengok raja-raja, pembesar-pembesar nak pergi satu tempat, polis kiri kanan escort. Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril escort terbang. Terbang sekejap je, landing time kata Jibril, macam Piramli itu, mendarat kita. Berhenti satu tempat, sembahyang 2 rakaat. Hak ni jadi pertikaian di kalangan ulama juga. Macam mana ada sembahyang tu, sedangkan baru dalam perjalanan nak pergi perintah sembahyang. Tak apalah, benda tu khilaf. Ulama kata sembahyang, ulama kata tafakur. Baik, sembahyang 2 rakaat, naik balik atas burak. Muhammad, tahukah tempat yang kita berhenti sembahyang tadi? Jibril tanya. Manalah aku tahu, aku tak pernah sampai kat sini. Aku besar di Mekah, lahir di Mekah. Mana aku tahu tempat ni, tak pernah sampai. Wahai Muhammad, satu hari nanti kamu akan dihalau oleh kaum kamu sendiri. Kamu akan lari mai kat sini, mati kat sini, kubur kat sini. Oh, tengah hutan, kebun kurma. Kalau hari ni kita kat Malaysia ni, kebun ni kelapa sawit di tengah-tengah hutan sana. Oh, kat sini aku nak mati. Allahu Akbar. Terbang yang kedua, stesen yang kedua berhenti kepada Madian. Wahai Muhammad, tahukah tempat ni? Madian nama dia, tempat Nabi Allah Musa lari daripada Fir'aun. Terbang lagi, ni pun cerita panjang, saya tak mau cerita. Terbang lagi yang session yang ketiga, berhenti. Wahai Muhammad, tahukah kat sini? Tak tahu. Sinilah Tur Sina, tempat Nabi Allah Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbang lagi, stesen yang keempat, sampai ke semayang, turun semayang, naik atas burak. Wahai Muhammad, tanya lagi Jibril. Ini lagi satu, kita kena ambil pengajaran. Kalau kita jadi guru, kena banyak tanya kepada murid-murid. Kita tahu dah anak murid kita tak boleh jawab, tapi guru kena tanya lagi. Ni apa hukum, macam mana? Kena nak taukid, nak menguatkan lagi. Dia tak tahu, kita tahu dah, guru ni tahu dah, anak murid ni tak boleh jawab, tanya lagi. Sama macam Jibril tadi. Pasal apa ni setiap stesen kena tanya macam ni? Nak taukid dia panggil, nak menguatkan pahaman tentang pegangan macam tu. Kan kita hari ni kalau mengaji di Masjid Surau, lari jauh-jauh sikit, kita ku ustaz tanya jam aku kan. Tapi bukan surau ni lah, surau ni dia cari dinding-dinding, sebab surau ni tak berapa nak kukuh, dia orang sandar bagi jadi tu kan. Itu maaf aja ya, gurau begitu. Sampai di sesen yang keempat, nama dia situ Baitul Laham.
tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sini gereja banyak, kalau tuan-tuan pergi hari ni, gereja banyak, gereja besar-besar banyak situ. Tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Oh, Nabi kata kat sini rupanya, aku pun tak pernah sampai. Tapi tuan-tuan, daripada Baitul Laham nak sampai ke Masjidil Aqsa ni tak jauh, dekat je. Kalau pergi hari ni dalam 25 km, 26 lebih kurang tu je. Tapi 10 perkara yang Nabi SAW jumpa dalam perjalanan tu. Yang pertama, banyak cerita dia, bukan saya nak cerita semua. Nanti ustaz-ustaz lain akan sebut benda ni. Yang pertama, Nabi jumpa satu kumpulan yang tengah bercucuk tanam. Kumpulan ni ada kalangan laki-laki dan perempuan, ambil satu benih, tanam. Tanam sekarang, tumbuh sekarang, ada buah sekarang, petik siang dan malam, pagi dan petang, tak habis-habis. Hasil tanaman, tanam sekali je, ditanam musangking sekali je, tapi tumbuh serta-merta siang dan malam, ambil petik hasilan buah tu tak habis-habis. Oh, Nabi kata syok sungguh kumpulan ni. Ya Jibril, kumpulan apa ni? Ini apa gambaran dia wahai Jibril? Hebat ni, tanam serta-merta, tumbuh serta-merta, ambil tak habis-habis buah dia. Siang malam, pagi petang, duk petik tak habis-habis. Jibril kata, wahai Muhammad, itulah gambaran Allah bagi kepada umat kamu sedekah. Mai ke surau An-Nur ni ada duit RM1 dalam poket, buh dan tabung. Dunia dia dapat, akhirat lagilah dapat sebesar bukit Uhud. Allah bela pahala RM1 yang kamu buh dalam tabung tadi itu, buh RM1. Tapi Jibril tak cakap lah surau An-Nur, itu saya tambah lah. Jangan duk kata straight macam tu pula kan. Cari lagi mana surau An-Nur, Jibril tak sebut pun. Nak cerita apa dia? Sedekah. Tuan-tuan, istiqamah lah sedekah ni tuan-tuan. Sedekah bukan tunggu banyak. Sedekah bukan tunggu kita kaya baru nak sedekah. RM1 berapa lah sangat, tapi istiqamah RM1 tu. Tapi jangan buh RM1 sungguh lah kan. RM1 buh dan tabung tuan-tuan, esok RM1 tu Allah bela sehinggalah sebesar bukit Uhud pahala dia. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa. Ini kumpulan yang pertama Nabi jumpa. Terus sampai ke Baitul Maqdis lah kan. Jam kita tidak mengizinkan. Tak sampai lagi Baitul Maqdis ni. Macam mana Nabi naik langit yang ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, Mustawa, Hadratul Qudsi, ini semua cerita-cerita banyak. Sampai terus ke Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis, Jibril dahagalah. Itu bahasa senang kita faham. Dahagalah, semalam kita perjalanan ni letih lah, macam-macam berliku benda yang kita jumpa, kena kejar dengan jin ifrit lah, macam-macam kan. Kemudian buat mai air 3 gelas. Yang kata air susu, air arak, air tawar, air sejuk. Nabi SAW minum susu, memilih susu. Jibril kata, nasib baik pilih susu. Kalau pilih arak lah, umat kamu habis pekat-pekat mabuk, pekat kena ketum semua. Dalam tak pilih arak ni pun berkenjah duk kena ketum kan. Ustaz tolong bagi tahu kat masjid, halal ke tak halal ketum ni pula. Kita jenuh nak hurai. Kalau ustaz kata halal, ustaz ni bagus, ustaz ni bagus. Geng ni lah, geng ni. Baik. Kemudian kalau kamu minum air sejuk ni wahai Muhammad, kamu memilih untuk minum air sejuk, umat kamu akan kena seperti mana Nabi Allah Nuh kena banjir macam tu kan. Terus tiba, saya tak nak cerita sembahyang dengan dia jadi imam, itu semua dah kita dah dengar dah. Kemudian turun anak tangga. Inilah yang kata anak tangga yang pertama, langit pertama. Anak tangga yang kedua, langit yang kedua. 7 lapis langit, ada tangga satu. Inilah yang panggil Mi'raj. Nama bagi anak tangga tu Mim, Ain, Ra, Alif, Jim. Mi'raj. Nama anak tangga tu dia panggil Mi'raj.
Bukan diri naik atas langit tu, nama anak tangga tu. Nama tu dia panggil Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Isra' perjalanan daripada Mekah, nah, Mi'raj nama bagi anak tangga tu. Nabi naik atas langit guna tangga. Yang ni satu kita kena, saya pernah tanya banyak kali dah ustaz-ustaz dan ceramah ni kat masjid saya. Saja nak tanya, ustaz, kenapa Nabi nak kena pergi Mekah dulu baru boleh naik atas langit lah? Kenapa nak pergi daripada Mekah nak pergi Palestin dulu baru naik atas langit? Kenapa tak duduk di Mekah saja naik atas langit? Tidak tu. Itu pun satu kemuskilan kita duduk dengar ceramah Isra' selalulah kalau orang tanya kita. Kan bersusah payah Nabi macam-macam jumpa halangan-halangan, kena kejar dengan jin ifrit lah, susah kan? Pasal apa Nabi tak duduk di Mekah saja, Jibril bawa naik atas langit ke Mekah sana? Jangan dulu pergi Palestin dulu. Kenapa nak kena pergi Palestin dulu? Kalau orang tanya kita, kecup perut juga nak jawab, kan? Kerana tuan-tuan, setiap lapis langit ada pintu. Pintu dia di mana? Bertepatan dengan Masjidil Aqsa. Pintu langit. Tuan-tuan ingat dah tu. Besok kalau orang tanya tak nak jawab lagi. Pasal apa nak kena pergi sana? Itulah. Nak kena pergi sana, kok Mekah tak ada pintu. Pintu langit. Pintu ada, langit ada pintu. Di mana pintu dia? Bukan semua ada pintu. Dia bertepatan dengan Masjidil Aqsa saja pintu. Nak kena pergi sana dulu. Ya, boleh ya? Itu. Kadang-kadang kita pun ni saya kata dengarlah banyak kali apa Isra' dan Mi'raj ni, mungkin ada satu yang benar kita tak pernah dengar. Saja-saja kan Nabi nak pergi sana? Tak. Pintu duduk di sana. Tapi bertepatan dengan Kaabah itu, bertepatan dengan Baitul Ma'mur, bertepatan dengan Kaabah, Masjidil Haram tu. Ada apa pintu langit bertepatan dengan Masjidil Aqsa. Nabi naik tuan-tuan, jarak dia berapa? Daripada bumi pergi langit yang pertama. Setengah dalam kitab, dalam riwayat dia sebut apa? 500,000 kilometer daripada bumi ke langit. Masya Allah, jauhnya. Satu lapis langit, itulah jarak dia. Satu lapis. Naik sampai langit yang pertama, naik. Ketika Nabi SAW duduk di Masjidil Aqsa, ni anak tangga langit tu pergi cari kaki Nabi untuk dipijak. Bukan kaki mencari anak tangga cari kaki. Tu yang kata hebatnya. Nabi pijak, naik. Maka langit yang pertama itu, setengah dalam riwayat ada malaikat yang bernama Ismail yang tunggu di pintu langit yang pertama. Jibril sampai di pintu, ketuk, tak. Assalamualaikum. Siapa tu? Security. Tanya, security langit, malaikat penjaga langit di pintu tu. Siapa tu? Saya Jibril. Sedangkan dia ketua bagi segala malaikat. Kena tanya. Dengan kamu seorang lagi itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah sudah diperintah untuk naik ke atas langit? Ya. Kena tanya pasport dulu baru boleh naik atas langit. Macam mana hari ni? Dulu saya pernah mai orang putih naik atas langit dengan jet. Oh, kita pun percaya. Bercanggah tak tu? Macam mana orang putih kufur kepada Allah, malaikat nak buka ke pintu ni? Tapi kita tak mengaji akidah begitu lah. Percaya orang putih buat jet naik atas langit, duk kutip batu buat atas langit. Kena ketuk dengan malaikat, jatuh balik. Bercanggah tak tu? Tapi kalau kita tak mengaji, tak dengar benda-benda Isra' dan Mi'raj ni, percaya kita dengan benda-benda tu, kan? Naik atas langit, jumpa dengan Nabi Adam. Langit yang kedua ni pun kita duk dengar selalu jumpa Nabi, semua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sampai ke langit yang ketujuh. Langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam. Langit yang kedua jumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Muka serupa. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni muka serupa. Tak tahu yang mana satu. Serupa wajah dia, dengan badan dia, dengan gaya dia. Nabi duk tengok, serupa. Naik langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Cantiknya, handsome-nya dia ni. Jibril kata, kamu lagi handsome.
Yusuf handsome so bulan purnama, kamu handsome macam matahari. Lagu mana pula handsome macam matahari? Cuba tengah hari pergi keluar daripada surau ni, tengok matahari. Boleh tengok tak? Tak boleh tengok, cahaya masuk ke dalam mata. Bulan boleh tengok tak? Boleh, buka mata pun tak ada buka. Matahari tak boleh tengok, kena kejip-kejip. Itulah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik pula langit yang keempat, jumpa Nabi Idris. Naik langit yang kelima, jumpa Nabi Harun. Semua ni memuji Nabi Muhammad. Wahai Nabi yang soleh, wahai Nabi yang soleh, semua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik langit yang ketujuh, jumpa tok wan dia Nabi Ibrahim alaihissalam duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, anak cucu aku, nanti kalau kamu turun kat bumi ni, kirim salam aku kepada umat-umat kamu. Nabi Ibrahim kirim salam pada kita. Kita jawab dak salam dia, tuan-tuan? Jawab dak salam dia? Kita jawab dak salam Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita? Jawab dalam sembahyang. Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Ada sebut Nabi lain? Ada sebut Nabi Harun, Nabi Zulkifli? Tak sebut. Nabi Ibrahim kirim salam pada kita, tuan-tuan. Tolong jawab 5 waktu tu, pahala besar. Azal tu, batu kita sabar. Allah.
Baik, kita sambung lagi sikit kan. Nanti pukul 9, sebelum pukul 9 lagi 10 minit lah kita berhenti untuk sembahyang Isyak. Kemudian pada langit yang ketujuh berhenti tadi, Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita, wahai Muhammad, nanti apabila kamu turun ke bumi nanti, kirimkan salam aku kepada umat kamu. Maka orang yang menjawab salam ini pahalanya besar, kan? Maknanya orang yang sembahyang. Bukan kata pahala sembahyang saja, pahala menjawab salam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, kalau orang bagi salam, kita jawab wajib ke sunat? Wajib, kan? Begitu. Baik, yang kedua, Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, wahai cucuku, wahai Muhammad, nanti apabila kamu turun pergi ke bumi nanti, jumpa dengan umat-umat kamu, pesan dengan umat kamu, cakap kata, aku pesan, suruhlah umat kamu bercucuk tanam, kerana tanah di dalam syurga ini sangat subur. Masya Allah. Bagitahulah kepada umat kamu, air di dalam syurga ini sangat segar. Apa maksud ni tuan-tuan? Wahai Muhammad, Nabi Ibrahim kata, pesan, tolong pesan kepada umat kamu, suruh mereka bercucuk tanam. Tanah di dalam syurga ini sangat luas tanah dia, dan tanah di dalam syurga ini sangat subur. Maka siapa-siapa yang sebut kalimah la ilaha illallah, satu pohon di dalam syurga Allah tumbuh untuk dia. 2 kali sebut 2 pohon, 3 kali sebut 3 pohon orang tu. Maknanya orang tu ada kebun di dalam syurga. Ni kalimah besar tuan-tuan. Selalu duk mari setiap kali ceramah kat sini, inilah selalu saya duk pesan. InsyaAllah sebut selalu, sebut di dalam dengan lidah, sebut dengan hati. 2 benda ni tempat sebut kalimah la ilaha illallah. Dia panggil zikir lisan, zikir qalbu. Zikir jahar, zikir apa dia? Sir. Kemudian zikir perlahan, zikir kuat. Yang kita duk mengaji banyak berzikir, itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selain daripada solat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, itu hubungan kita. Naik ke Sidratul Muntaha, di sana Nabi melihat syurga, bunyi neraka pun saya tak mau cerita, panjang cerita dia. Cuma apa dia? Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi tengok pokok bidara, nama dia Sidrah. Di situlah orang langit sampai kat situ saja, tak boleh turun lebih daripada itu. Penduduk bumi tak boleh naik lebih daripada itu. Di situlah customnya. Kalau kita hari ini Malaysia dengan Thailand ada kan customnya. Di situlah tempat sempadan dia, penduduk bumi dengan penduduk langit. Nabi tengok burung yang duk terbang, yang duk ngap di ke pokok bidara ni, pohon bidara ni. Nabi tengok burung belalang, kupu-kupu, rama-rama, macam-macam yang benar binatang yang ada di pohon Sidratul Muntaha, pohon bidara ni. Cantiknya wahai Jibril, aku tak terlintas di dalam hatiku. Cantiknya, rama-rama begini cantik, burung begini cantik. Wahai Jibril, sedapkah daging burung ni? Tanya macam tu pula dah. Apa jawab Jibril? Wahai Muhammad, makanan burung ni lebih sedap daripada daging burung. Tuan-tuan nak cerita lah, tu baru Sidratul Muntaha, belum syurga lagi. Saya tak mau. Terus naik ke satu lagi, Mustawa. Ini semua ada anak tangga naik, lagi tinggal anak tangga. Semuanya 10 anak tangga. Langit yang ketujuh, 7 anak tangga, Sidratul Muntaha, Mustawa, Khadratul Qudsi. Di sana nanti bagaimana akidah kita nak pegang, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhan, apa jawapan dia. Begitu sampai ke Mustawa. Naik lagi Mustawa, Nabi tengok seorang laki-laki duduk di singgah sana yang sangat hebat, muka bercahaya, berkilauan muka dia. Kemudian dia duduk di singgah sana yang sangat hebat, ada asap kabus-kabus. Nabi samar-samar, Nabi tak berapa nampak sangat muka wajah dia. Nabi tanya, siapa ni? Adakah malaikat dia ni? Dia bukan malaikat. Adakah dia seorang rasul? Seorang rasul pun bukan. Dia adalah umat kamu.
Masya Allah, siapa ni pergi duduk ke Sidratul Muntaha ni? Siapa ni? Ialah orang yang lidahnya sentiasa hubungan dengan Allah, la ilaha illallah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, laki-laki ni apa dia lagi? Dia hatinya sentiasa terikat dengan masjid dan surau. Siapa dia laki-laki ni lagi? Laki-laki ni dia ada ibu dan ayah, dia manfaat, dia jaga ibu dia sungguh-sungguh, dia jaga ayah dia sungguh-sungguh. Inilah tempat dia, inilah tempat dia. Mustawa, tuan-tuan. Duduk di mustawa. Tuan-tuan, tumpang kita masih ada mak ayah, buatlah baik secukup-cukupnya, kerana itu satu jalan yang membolehkan kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tumpang kita masih ada mak ayah ni, buatlah baik-baik, kan? Jangan sampai orang tua ni dah pergi baru nak menangis, baru nak sedih, nak buat apa? Pesan kepada anak-anak macam tu. Nabi naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi cerita macam-macam. Apabila jumpa di sana, saya tak nak cerita panjang-panjang, masa tak cukup. Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala di sana. Nabi kata, wahai Tuhanku, Allah dah buka hijab. Allah buka hijab, Nabi nampak. Kan? Baik, nampak macam mana? Baik. Nabi bercakap dah dengan Tuhan. Ya, bercakap. Cakap macam mana? Mula-mula Nabi sujud. Irfa' aksi ya Muhammad. Allah ni, Muhammad tu dia cipta, tapi dia tak boleh, Allah ni dia tak boleh tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, suruh bangun. Bangunlah wahai Muhammad, jangan sujud. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun. Mintalah wahai Muhammad apa yang kamu nak minta pada hari ini. Mintalah apa yang kamu nak minta pada hari ini. Nabi tak minta. Tak minta. Tak, Nabi tak minta. Nabi kata, wahai Tuhanku, engkau bagi kepada Nabi Isa Ruhullah, engkau gelarkan kepada Nabi Isa Ruhullah. Ruh Nabi Isa lahir tanpa ayah, masuk ruh mengandung Maryam ni beranak. Engkau gelarkan kepada Nabi Allah Isa Ruhullah. Wahai Allah, engkau gelarkan kepada Nabi Musa Kallamallah Musa taklima. Musa boleh bercakap-cakap dengan kamu. Engkau gelarkan Nabi Musa yang berkata-kata. Wahai Tuhanku, engkau bagi kepada Nabi Ibrahim yang sangat hebat kerajaan Mekah hari ini, sampai kiamat orang buat haji hasil daripada tangan Nabi Ibrahim Kaabah itu. Wahai Tuhanku, engkau bagi kepada Nabi Sulaiman, engkau bagi kerajaan yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman. Syaitan iblis kena hangkut ayak. Iblis dan syaitan ni tunduk. Kamu jadi ketua, iblis syaitan kena jadi kuli. Hebatnya Nabi Allah Sulaiman. Begitu. Engkau bagi kepada Nabi Allah Daud, engkau bagi kepada Nabi Allah Daud besi cair pegang. Nabi Daud suaranya cantik, suaranya sedap. Tak cukup dengan sekadar tu, macam-macam Allah bagi. Ni Nabi duk cerita, Allah suruh Nabi SAW minta sesuatu, dia pergi cerita hal orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, aku bagi kepada kamu, aku gelarkan kepada kamu hari ini Habibullah. Habibullah, Habibi, kekasih buah hati aku. Allah gelar, wahai Muhammad, aku gelarkan kamu hari ini bukan Khalilullah, tetapi Habibullah, kekasih hatiku. Kita pun kena gelarlah kat isteri kita. Balik nanti, Habibi, Habibi, panggillah isteri kita. Bolehlah ada buat ayat kerap sikit, kan? Ni dak tes gelah, pujilah dia dulu, kan? Kena kaedah kita Islam, kita ajar puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, tu kita dok minta doa. Kan kita dok minta doa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi bi mazidah. Alhamdulillah, puji dulu, segala puji bagi Allah. Dalam surah Al-Fatihah pun alhamdulillahirabbil alamin. Pasal apa tu? Nak minta sesuatu, pujilah dulu. Imam, handsome Imam hari ni. Handsome lain macam Imam hari ni. Adalah tu. Ada apa nak minta tu? Pujilah dulu kat Imam, kan? Puji Imam handsome ke apa, barulah minta.
Anak dara dah dah. Barulah bagi contoh je kan. Begitu. Baik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, aku utuskan engkau manusia sebagai para penghabar bagi yang beriman balasan yang baik, kepada orang yang beriman balasan yang baik, kepada orang yang beriman balasan yang buruk kepada orang kafir. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Seluruh umat Nabi dulu, kalau Nabi-Nabi dulu, kalau umat dia saja. Nabi dah tuan-tuan, seluruh dunia ni berkira umat dia. Yahudi ke, Bani Israel ke, Amerika ke, kan? Yang baru ni hak bakar Quran tu pun sama umat dia. Hebatnya. Kemudian Allah kata pada, wahai Muhammad, aku bagikan kepada kamu lapang dada, aku belah dada kamu bagi menjadi bersih. Nabi lain tak ada buat macam tu. Kemudian Allah kata pada lagi, wahai Muhammad, aku hapus dosa kamu yang telah lalu dan yang telah lepas. Dosa yang akan datang, dosa yang telah lepas, dosa yang akan datang, aku semua aku ampun. Nabi lain aku tak buat macam tu. Nabi lain kena hisap, kena tanya. Nabi Musa kena tanya, Nabi Adam kena tanya pasal apa makan buah dalam syurga ni. Kemudian Nabi Musa pasal apa hang pergi tampak orang sampai mati. Kan? Aku bagi kepada kamu wahai Muhammad dosa dulu, kini dan selamanya, akan datang, akan lepas, semua aku ampun semua wahai Muhammad. Nabi lain aku tak buat macam tu. Itu special. Dan aku bagi kepada kamu wahai Muhammad, kan? Aku bagi kepada kamu apa dia? Aku jadikan kamu sebaik-baik makhluk di atas dunia ni. Aku jadikan kamu sebaik-baik makhluk. Malaikat al-muqarrabun pun kamu lebih mulia, kamu lebih hebat lagi. Kemudian Allah kata pada, aku bagikan kepada kamu masuk syurga daripada umat-umat lain. Allah duk cerita macam ni. Duk cerita macam tu. Nabi tak minta benda tu, tapi Allah kata aku bagi, aku bagi. Wahai Muhammad, aku bagi makhluk yang aku cipta ni, semua ni makhluk yang kamu tengok ni, sebelum aku nak buat langit, sebelum aku nak buat bumi, aku buat hang dulu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala belum lagi buat langit, belum lagi buat udara, tapi Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Apa dia tu? Nur Muhammad. Sebelum ada langit, Allah dah cipta Nur Muhammad. Allah dah buat dah Nabi Muhammad. Cuma body tak ada lagi. Body yang terakhir bagi segala Nabi. Tapi tak, Allah dah cipta dulu sebelum daripada benda-benda lain. Langit tak ada, bumi tak ada lagi, Nur Muhammad dulu. Begitu hebatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata pada, wahai Muhammad, aku bagi jadi kepada kamu ni, aku jadikan bagi kamu ni apa dia? Siapa nak masuk Islam mesti kena sebut nama hang. Tak sebut nama kamu tak jadi Islam. Hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu tak ada macam tu. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kena sebut nama Nabi Muhammad baru jadi Islam. Allah dah bagi cerita ni. Itu kehebatan aku bagi kepada kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata pada, aku bagi Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad, masuk ke dalam dada-dada. Sampai hari ni orang nak tipu Al-Quran tak boleh. Jatuh satu ayat dapat tahu. Tidak seperti mana Taurat, tidak seperti mana Injil, tidak seperti mana Zabur. Dia boleh tiru, dia boleh potong, dia boleh buang. Sehingga Injil macam-macam Injil ada. Al-Quran sampai hari kiamat tidak siapa pun boleh tipu. Aku masuk ke dalam dada-dada manusia umat kamu, iaitu orang yang hafal Al-Quran, yang duk bakar-bakar lah Al-Quran kan, yang bakar-bakar lah. Cuma hari ni kita tengok, hari ni di apa ni, Allah uji Turki. Saya kurang senang sikit kan, pi ceramah kat mana-mana duk dengar ustaz kata orang Turki ni tak boleh baca ya solawat, tak boleh baca. Benda ni duk masuk dalam WhatsApp kita. Betul ke tu? Ni duk masuk dalam Facebook, duk masuk dalam internet, duk masuk dalam YouTube. Konon-kononnya rakyat Turki ni selawat pun tak boleh. Ya, benar tu. Betul ke kamu pergi sendiri? Tak, WhatsApp ni jangan sebarkan lagi. Hari ni orang dah sebar banyak. Mengaku dah betul pula depa kata. Memang siapa-siapa negeri kita ni pun ada dak hak orang yang tak reti selawat. Ada.
sekok dua, tapi jangan buat tu. Orang Yahudi cuba nak suruh umat Islam ni benci kepada Turki, kerana Turki adalah satu negara yang kuat di dalam Islam. Yang tu kita kena ingat. Kalau betul rakyat Turki ni tak boleh mengucap, tak boleh apa pun, apa salah kita? Dibimbangi takut benda tu tak betul, kita pergi sebar, jadi fitnah. Akhirat nanti kita jadi orang yang gunting lidah kita sendiri, yang gunting bibir kita sendiri kerana menyebar fitnah. Yang tu kita takut. Doa je lah tuan-tuan, jangan sebar sangat fitnah-fitnah itu. Kerana Yahudi dia cuma supaya dia buat-buat macam ni, nanti orang-orang Islam rasa benci kepada Turki pula, kerana satu negara yang kuat di dalam Islam, yang Amerika pun takut. Kan? Hati-hati. Betul tak betul wallahu alam, kecuali kita pergi sendiri. Dan bukan semua rakyat Turki jadi macam tu, tapi itulah yang masuk dalam media-media hari ini. Tuan dapat tak WhatsApp tu kan? Dapat. Benda tu. Kemudian tuan-tuan, saya tak nak cerita ni, banyak ni. Banyak ya Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad pasal jam pun pukul 9 dah. Jadi tuan-tuan pun marah kat saya. Kemudian Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku simpan ayat 7 ayat yang ulang-ulang dibaca surah Al-Fatihah. Benda ni aku simpan. Aku nak bagi kepada kamu. Aku tak bagi kepada nabi lain melainkan kepada kamu. Dan ayat surah Al-Fatihah diulang-ulang baca dalam solat. Allah kata, dan semayanglah aku perlukan kepada kamu 50 waktu. Oh, sonok Nabi. Kalau 50 waktu Nabi kata yes, buat turun mai kat bumi ni, agak-agak kita nak jadi macam mana? 50 waktu tuan-tuan. Gaya nak masak nasi kena pergi sembahyang. Gaya nak tidur dengan bini pergi sembahyang. Tak sempat. 50 waktu. Kan? 50 waktu tak boleh nak buat apa. Tapi Nabi turun mai ke langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, Tuhan bagi apa kat hang? Perintah semayang 50 waktu. Oh, punggah jahanam wahai Muhammad. Umat hang kemetot memang tak boleh buat. Aku ni Allah perintah kepada aku 2 waktu je sehari semalam. Umat aku badan menjuh, sadu ni pun tinggal tak boleh buat. Umat hang kemetot ni Allah, macam mana? Pergi minta diskaun. Yang tu lah kata diskaun, naik turun sampai 9 kali Nabi naik. Sekali naik 5 diskaun, sekali naik 5 kurang daripada 50. 9 kali naik turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah yang ke-9 jumpa lagi dengan Nabi Musa. Muhammad pergi minta kurang lagi, minta diskaun lagi dengan Allah, minta kurang lagi semayang. Kalau Nabi naik, Nabi kata malu kan? Nabi naik, kalaulah Nabi naik dan sekali minta kurang 5 Allah diskaun. Tinggal 5 lagi. Nabi Musa kata pi naik juga minta kurang lagi. Kalau naiklah Allah nak kurang berapa? 5 lah. Tak ada semayang. Seronok dah kita. Tak ada semayang. Seronok mana? Macam mana guna? Seronok tak ada semayang. Bukan seronok, celaka kita. Kita akan jadi celaka, umat yang celaka. Mana lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan sembahyang. Baik ustaz, jam pun dah tengok jam dah ni. Macam mana Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercakap. Ini akidah kita, jawapan kita. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit jumpa Tuhan. Kena mengaji sifat hal. Kena mengaji sifat hal. Kita mengaji sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bersalahan dengan makhluk. Bersalahan macam mana? Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Apa dia? Atas dak, bawah dak, kiri dak, kanan dak, Tuhan kita. Ha tu naik atas langit tu. Hal keadaan, kena mengaji sifat hal. Hal keadaan Nabi di atas langit. Kerana Nabi makhluk. Tiap-tiap yang makhluk mesti berhajat pada tempat. Tiap-tiap makhluk jirim. Tiap-tiap jirim berhajat pada tempat. Nabi makhluk tak? Berjirim tak Nabi? Berjuzuk tak? Dia berhajat pada tempat. Hal keadaan Nabi di atas langit bukan keadaan hal Allah di atas langit. Nabi nampak macam mana? Nabi berdialog macam mana? Wallahu alam. Tuhan dia tidak ada arah, atas dak, bawah. Itu akidah kita putus duk gitu. Kalau duk fikir lagi jadi sewel.
Sebab apa? Kita duk mengaji sifat 20, Tuhan dia tidak bertempat. Mana ada tempat? Arah. Arah atas, bawah, kiri, kanan. Kalau dia ada arah, kalau Tuhan ada arah, dia jirim. Kalau jirim boleh dipotong, boleh dibagi. Suluhi qadim, tanjizi hadis. Ini kena mengajilah yang tu. Mengaji sifat hal. Hal keadaan Nabi di atas langit, bukan hal keadaan Allah di atas langit. Ketika Nabi SAW melihat Allah, ketika Nabi SAW berkata-kata dengan Allah, ketika Nabi di atas langit, bukan ketika itu, bukan Allah di atas langit. Kita di atas dunia ni, kita nak tengok bulan. Boleh tak tuan-tuan kita tengok bulan? Boleh kan? Kita nak tengok bulan, boleh tak? Kita duduk di mana? Duduk di bumi. Bulan duduk di mana? Duduk atas langit. Nak tengok bulan, nak kena naik atas langit ke? Hal keadaan kamu di bumi, kamu boleh tengok bulan yang ada di langit. Kena mengaji sifat hal. Haji, Tuan Imam, tadi maghrib tadi saya duduk depan Kaabah. Aisyah ada rekat section 20. Lagu mana ni Tuan Imam? Sewel ke Tuan Imam ni? Pergi jadi macam tu. Hal keadaan aku melihat Kaabah di depan. Apa dia? Di depan telefon aku. Hal keadaan Kaabah di depan. Ni hal, kena mengaji sifat hal. Hal keadaan Nabi di atas langit, bukan hal keadaan Allah di atas langit. Habis Nabi melihat macam mana? Melihat Allah buka hijab. Benar ni kita tak boleh nak pergi jauh lagi. Mai Pak Wahabi, Tuhan duduk atas langit. Nabi tengok dengan mata kepala sendiri, Tuhan duduk atas langit. Samalah macam Nabi Musa. Nabi Musa bercakap dengan Tuhan, betul tak tuan-tuan? Bercakap. Sebut kata bercakap, mesti ada arah. Betul tak? Yang ni kena mengaji sifat kalam. Kalam. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalam, ada kalam ismi, ada kalam nafsani, ada kalam masdari, ada kalam lafzi. Kena mengaji banyak baru hang faham sifat kalam ni, baru hang tahu kata oh sifat kalam. Yang kata sifat kalam ismi ni, dia bukan suara, dia bukan arah, dia bukan huruf. Macam mana tu? Ni susah. Itulah yang kata Tuhan bukan jirim, sifat dia bukan arat. Inilah pegangan dia. Kalau Tuhan duduk atas langit, langit tak akan jadi tuan-tuan. Kalau Tuhan duduk atas langit lah, siapa-siapa yang pegang kata Tuhan duduk atas langit, ini kumpulan-kumpulan yang pegang kata Tuhan duduk atas langit. Kalau Tuhan duduk atas langit, langit tak akan jadi, kita semua tak akan jadi. Langit siapa buat? Tuhan buat. Kalau hang kata Tuhan duduk atas langit, langit siapa buat? Tuhan buat. Sebelum dia buat langit, dia duduk kat mana? Puak-puak ni jawab duduk atas udara. Puak-puak ni tapi bukan puak-puak ahli sunnah wal jamaah, tapi dia mengaku sajalah. Puak-puak ni kata duduk atas udara. Udara siapa buat? Tuhan juga buat. Sebelum dia buat udara, sebelum dia buat langit, dia duduk kat mana pula? Lama-lama pakai spender berjalan ke atas jalan raya. Tidak tuan? Zat Tuhan bukan jirim, bukan arat. Saya pernah berhujah dengan geng-geng yang diletih. Ada 2-3 hari ni kan berhujah di Universiti Verlih. Ustaz Engku kan tak selesai. Dia mempertahankan benda tu. Berhujah nak kepada kemenangan, bukan nak kebenaran. Inilah geng. Buat masa. Biar pilah. Dia pegang Tuhan jirim pun biar pilah. Siapa-siapa yang kata Tuhan jirim, Islam indan nas, pada sisi manusia di Islam, pada sisi Allah Subhanahu wa taala dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya tuan-tuan. Kena hurai bagi betul-betul itu nah. Bolehlah sekadar tu saya kongsi dengan tuan-tuan. Ini akidah kita ketika Isra dan Mi'raj. Hal keadaan Tuhan bukan ada di situ. Hal keadaan Nabi Muhammad SAW ada situ. Kerana Muhammad adalah makhluk. Boleh dah? Cukup dah dengan sekadar tu. Banyak lagi. Belum main lagi turun ke langit, belum lagi turun, baru sampai di situ. Saya rasa insya-Allah minta ustaz lain pula lah sambung. Boleh dah Jina? Itu akidah kita bagi mantap. Kenapa dia? Banyak orang yang ikut geng-geng ni
puak-puak ni dia bawa medalil Isra dan Mi'raj. Anak-anak muda kita ni tuan-tuan, dia duk cerdik. Mai puak ni, hey, Tuhan duduk atas langit. Dalilnya Isra dan Mi'raj, Nabi naik atas langit jumpa Tuhan. Oh betul dah. Saya pun mengaji dulu sekolah rendah dulu pun, Nabi naik atas langit jumpa Tuhan. Dia duduk pegang dagu dia. Janggut tak ada. Yang tu kita risau tu, kalau janggut ada tak apa lagi duduk main janggut. Betul juga nah. Kalau Nabi, kalau Tuhan tak duduk atas langit, buat apa Nabi naik atas langit? Habis. Dia menjisimkan. Inilah mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-tuan, saya ambil masa panjang sikit, 9-10 minit begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Alimkanlah kami dengan tafsir Al-Quran. Lembutkanlah lidah kami untuk memfasih membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, alimkanlah kami dengan ilmu fardu ain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Dosa mata kami banyak ya Allah. Mata kami melihat benda yang haram di dalam telefon banyak hari ini ya Allah. Ya Allah, dosa mata kami banyak ya Allah. Ampunkanlah dosa mata kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa mata kami, mata kami akan dibakar dengan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa mulut kami ya Allah. Mulut kami suka memfitnah ya Allah. Mulut kami meminum dan memakan benda yang haram ya Allah. Ampunkanlah dosa mulut kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa mulut kami akan dipenuhi dengan api neraka-Mu di akhirat nanti yang sangat panas ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaki kami yang berjalan pada tempat yang haram ya Allah. Ampunkanlah dosa tangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa tangan kami yang memegang benda yang haram pada ketika dulu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu lagi permohonan kami ya Allah, kami merayu kepada-Mu ya Allah. Di akhirat nanti Engkau berilah kepada kami buku catatan kami dengan tangan kanan ya Allah. Berilah buku catatan kami dengan tangan kanan ya Allah. Berilah buku catatan kami dengan tangan kanan ya Allah. Jangan Engkau beri dengan tangan kiri ya Allah, yang menyebabkan kami terhumban ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersaksilah tangan kami yang berwuduk ya Allah, tangan kami yang berwuduk menyembah-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, di akhirat nanti berilah buku catatan dengan tangan kanan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dulu kami membuka aurat ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dulu kami banyak meninggalkan solat ketika kami muda dulu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak berdosa padamu ya Allah. Kami ingin bertaubat kepadamu ya Allah, tetapi kami tidak ada kekuatan ya Allah untuk nak bangun solat malam sunat taubat ya Allah. Berilah kekuatan itu kepada kami ya Allah. Sebelum Engkau ambil nyawa kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami walaupun sebesar zarah, jangan tinggal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami pula ya Allah. Anak cucu kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, penduduk Seksyen 20 ini ya Allah, gerakkanlah hati mereka ya Allah untuk datang ke surau ini solat secara berjemaah ya Allah. Mereka saudara kami ya Allah, mereka satu agama dengan kami ya Allah. Jangan biarkan mereka untuk tidak menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami yakin Engkau mendengar apa yang kami pinta ya Allah. Kami yakin Engkau melihat apa yang kami berhimpun ini ya Allah. Tujuan lain tak ada ya Allah, melainkan kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu semata-mata ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah anak-anak kami ilmu agama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami. Ibu bapa kami sangat berjasa kepada kami ya Allah.
Mereka membesarkan kami dengan baik, ya Allah. Kami tidak sempat membuat kebaikan, mereka sudah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, kami tidak sempat membuat kebaikan kepada mereka, ya Allah. Maka tidak terlambat lagi untuk kami mohon kepadamu, ya Allah. Sementara kami masih hidup, kami akan berdoa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah ruh mereka di kalangan orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami masih hidup, ya Allah, panjangkanlah umur mereka, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit-penyakit mereka, ya Allah, supaya senang mereka beribadat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, yang miskin, yang hina ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tinggalkan kami dalam keadaan berdosa padamu, ya Allah. Cukuplah dengan dosa yang ada pada kami yang lalu, ya Allah. Kami sudah menyesal, ya Allah. Kami sudah insaf, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah rintihan kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.